Assalamualaikum tuan-tuan yang dah masuk, tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan jemput masuk. Silakan jemput masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan. Silakan tuan-tuan. Jemput masuk. Silakan. Silakan. Jemput. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-15 daripada surah Yasin, ayat 15. Yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, nanti kita akan share screen, so tuan-tuan boleh share screen dengan saya. Ayat ni pun tuan-tuan boleh tengok di screen saja insya-Allah. Silakan jemput masuk dan bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan. Saya tengok ada banyak juga nama yang rajin join kelas kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan semuanya sekali untuk faham bahasa Arab Al-Quran. Dan tuan-tuan tolong share boleh, tolong saya share supaya ramai nanti orang yang dapat manfaat daripada program ini. Sila share insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan kalau yang belum subscribe tu, subscribe lah, tekan like, nanti tiap-tiap hari tu ada notification. Tapi kadang-kadang tak ada juga notification, tuan-tuan kena ingat sendiri kan. Tapi ingatlah pukul 6 tiap-tiap hari kita ada masukkan kita punya program tu. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita semualah untuk faham Al-Quran, tuan-tuan. Saya buatlah setakat mana saya mampu lah Tapi kalau tuan-tuan nak belajar dengan lebih sistematik, tuan-tuan pergi dekat kelas yang kita yang formal. Itu kita ajar ikut bab. Selalu saya sebut benda tu kan, tuan-tuan pergi ke ke admin Al-Furqan, bagi tahu yang tuan-tuan nak belajar, nanti admin akan bantu tuan-tuan lah macam mana tuan-tuan nak buat. Tapi yang tu ada bayaran lah Kita belajar guna WhatsApp dan saya sendiri yang akan bimbing tuan-tuan daripada zero sampai tuan-tuan faham. Kalau macam kat sini kita terpaksa kena lompat-lompat tau, kita kena langkah, boleh lah tuan-tuan faham tapi dia tidak ikut skema dia yang sebenar lah daripada awal. Yang itu macam tuan-tuan ikut kitab lah daripada satu bab. InsyaAllah mudah, guna WhatsApp paling mudah sekali. Kita dah saya perkenalkan sistem WhatsApp tu dari Kim. Alhamdulillah ramai pelajar-pelajar kita yang student-student yang daripada zero Arabic boleh faham lah kalau especially kalau diguna kita punya kamus Al-Furqan ni. Silakan jemput masuk. Hari ni cerita agak menarik dan ada dia punya perbahasan apa kita panggil, perbahasan ulul albab perbahasan ulul albab tentang ayat ni insya-Allah menarik. Silakan. Okeylah tuan-tuan boleh kita start sama-sama kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan ayat yang ke-15 ya daripada surah Yasin. Tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, saya share screen dengan tuan-tuan ni. Tapi tuan-tuan dah share ke belum? Share dekat FB tuan-tuan masing-masing supaya friends tuan-tuan semua tahu apa yang tuan-tuan tengah belajar sekarang, insya-Allah ya. Dan siapa yang berminat pun boleh join juga kelas kita ni. Okey, ayat kita hari ni ialah ayat yang ke-15. Qalu ma antum okey, tuan-tuan ready? Tuan-tuan baca sama-sama dengan saya. Saya percaya ramai tuan-tuan dah hafal pun surah Yasin ni kan. Ni qalu ma antum A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Ini kita consider sebagai rangkap yang pertama. Wa ma anzala rahmanu min syai'in. Kemudian yang terakhir, in antum illa takdzibun. Kalau kita dah pisah-pisahkan rangkap ni, lebih senang tuan-tuan nak faham makna dia satu persatu, tak adalah panjang sangat kan. Okey. Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Qalu, mereka telah berkata, mereka telah menjawab. Ni penduduk-penduduk tu kata. Ini sambungan daripada ayat yang sebelum ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ayat yang sebelum, idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Ni kita dah bahas sebelum ni. Ketika kami telah utuskan kepada penduduk kampung itu dua orang rasul ataupun dua orang utusan, fakadzabuhuma. Maka penduduk kampung itu telah mendustakan mereka berdua, tak percaya kepada mereka berdua. Fa'azzazna bi thalithin. Maka kami telah utus pula rasul yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, para rasul itu berkata, inna, sesungguhnya kami, wahai penduduk kampung, ilaikum, kepada kamu ini mursaluna, sebagai orang-orang yang diutus kepada kamu untuk mengajak kamu, untuk mengajar kamu, mengajak kamu kepada iman, itulah maksud dia. Okay. Qalu, ini jawapan daripada penduduk kampung tu apa? Selepas datang rasul yang ketiga itu. Qalu, mereka telah menjawab, mereka telah berkata, ma antum illa basyarun mithluna. Tidaklah kamu ini melainkan manusia biasa seperti kami juga. Tidaklah kamu ini, ya, tidaklah kamu ini ada special apa pun. Tidaklah kamu ini ada special apa pun, melainkan kamu adalah manusia biasa seperti kami. Tuan-tuan, ini jawapan daripada orang kampung tersebut ataupun orang bandar tersebut setelah 3 rasul didatangkan. Bukan seorang tuan-tuan, 3 rasul didatangkan. Apa kata mereka? Ma antum illa basyarun mithluna. Korang ni tak ada apa-apa special pun, dia kata. Sama aja macam kami, sama aja macam kami. Tak ada, kami tak percayalah, maknanya kamu ni diutuskan oleh rasul. Nanti kejap kita bahaskan apa yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Wa ma anzala rahmanu min syai'in. Maksudnya ialah, dan tidaklah Tuhan yang Maha Penyayang itu menurunkan satu pun. Tidaklah anzala telah menurunkan, tidaklah telah menurunkan yang Maha Pemurah itu satu apa pun. Maknanya Tuhan yang Maha Pemurah itu tak ada turun siapa-siapa pun untuk kami. In antum illa takdzibun. Tidaklah lain kamu ini hanyalah pendusta belaka. Tidaklah lain kamu ini hanyalah pendusta belaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam konteks ayat ni tuan-tuan, ada banyak benda yang kita boleh ambil dan kita jadikan sebagai iktibar. Seperti mana yang saya sebut, kita boleh kupas ayat tu dari sudut makna ataupun dari sudut ayat yang diturunkan oleh Allah. Itu tak ada masalah lah. Tapi sebenarnya apalah yang kita boleh ambil di sebalik ayat tu, berdasarkan ataupun berpandukan diri kita hari ini, berpandukan komuniti kita, berpandukan negeri kita, berpandukan masa kita hari ini. Apalah kesesuaiannya ayat itu pada kita hari ini. Tuan-tuan jangan anggap ayat tu turun kepada Rasulullah dengan para sahabat dulu tau. Jangan anggap ayat ni turun ni orang zaman Nabi Musa, Nabi Isa punya cerita, ustaz buat apalah cerita kat sini. No, Quran ni dia sesuai untuk semua zaman.
Kalau dia tak sesuai semua zaman, tak payah turunlah ayat ni, sebab ayat ni bukan cerita masa zaman Rasulullah. Ayat ni cerita pada zaman sebelum daripada Rasulullah SAW. Sebahagian daripada pentafsir, kalau kita ambil daripada cerita-cerita Israeliat, ni cerita zaman Nabi Isa kata dia kan. So nak buat apa turun zaman Rasulullah? Maknanya apa? Maknanya, ya, ibrah daripada ayat tu yang kita kena ambil. Sebab sejarah tu dia akan berulang balik. Cuma pelaku dia saja yang berbeza. Okey, sekarang ni dalam konteks hari ni apa tuan-tuan yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Nanti kita buka balik ayat ni ya. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk faham apa maksud Allah turunkan ayat ni pada kita. Qalu, penduduk kampung tu kata, tidaklah diturunkan kepada kamu melainkan kamu ni tidaklah kamu ni siapa pun melainkan kamu adalah manusia biasa macam kami juga. Dan tidaklah Tuhan yang Maha Pemurah itu menurunkan apa-apa pun. Tidak lain kamu ni adalah pendusta belaka. Baik tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ini, wama anzala rahmanu min syai'in. Tidaklah Tuhan itu menurunkan satu pun. Allah tidak menurunkan apa-apa pun. Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak menurunkan apa-apa pun kepada kita. Tidak lain kamu adalah orang-orang yang mendustakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan dengar dulu. Ada satu perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok hari ni lah, orang yang menolak, ini dalam konteks kita hari ni tau, bukan zaman Rasulullah SAW dulu lah, dalam konteks kita hari ni, sebenarnya yang menolak biasanya tuan-tuan ialah orang yang ada ilmu tau. Orang yang ada ilmu, tapi ilmu tu tidak memberi kesan kepada mereka. Orang yang beriman, orang yang rasa diri beriman tu lah sebenarnya yang selalu menolak kebenaran. Tuan-tuan pastikan, tuan-tuan tengok dulu. Bila ada satu orang datang menjelaskan kepada tuan-tuan tentang satu ilmu, dan kalau ilmu tu tuan-tuan rasa tak kena dengan apa yang tuan-tuan amalkan, di situ akan timbul satu persoalan dalam diri tuan-tuan. Okey. Yang pertama, jenis orang yang pertama, dia akan tengok balik. Dia akan cari dalil-dalil ataupun dia akan cari sumber ilmu tersebut. Kalau anda kata benar, maka rupanya apa yang aku amalkan tu salah lah selama ni. Jadi aku ikutlah apa yang benar. Sebab Al-Quran tu dah turun jauh sebelum kita lahir kan. Jadi kalau anda kata ada orang bawa sesuatu yang baru, walaupun tak kena dengan apa yang kita amalkan, tapi kena dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Cuma kita tak tahu sebelum ni. Jadi apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Kita berubahlah. Rupanya benda yang kita buat ni salah, kita berubah kepada sesuatu yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah SAW. Okey, sekarang ni problem dia ialah tuan-tuan, orang yang menolak kebenaran ni biasanya ialah orang yang ada ilmu. Orang yang dah mula belajar, orang yang dah pergi surau kan. Jadi bila dia diajar ataupun dipimpin oleh seseorang yang orang ni dijelaskan tentang apa yang dia tahulah ilmu dia. Jadi anak-anak murid ni belajar dengan ustaz ni. Jadi bila dia belajar, tentulah dia ada ilmu kan. Jadi bila ada orang lain yang datang dengan sesuatu yang dia rasakan benda tu benda baru, jadi masa tu timbulnya perlawanan. Okey, problem dia ialah apabila dia tidak boleh menghormati ilmu orang lain. Jadi dia mula keluarkan kata-kata yang tak sepatutnya dikeluarkan. Yang inilah tuan-tuan, kita kena hati-hati dalam hal ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam konteks saya ni, saya tengok orang-orang yang menolak Rasul ni ialah orang yang ada pengetahuan. Tuan-tuan tengok rangkap yang kedua. Sebentar. Tuan-tuan tengok rangkap yang kedua ni, ini orang yang ada pengetahuan ke orang bodoh? Wama anzala rahman, diguna perkataan ar-rahman. Wama anzala rahmanu min syai'in. Dan tidaklah Tuhan yang Maha Penyayang itu menurunkan satu apa pun. Tidaklah ar-rahman menurunkan satu apa pun. Tuan-tuan, pada pendapat saya, orang ni sebenarnya ialah orang yang ada pengetahuan. Orang ni ialah orang yang ada pengetahuan. Kalau dia tak ada pengetahuan, dia takkan kata, dia takkan sebut ar-rahman tu. Tidaklah Tuhan turunkan apa pun kepada kami. So okeylah, kita boleh faham. Tapi tidaklah ar-rahman menurunkan sesuatu. Biasanya kalau orang cakap macam tu, kalau dalam dekat tempat kita, biasanya orang tu ada belajar lah, orang tu ada ilmu lah. Tapi ilmu dia tu tak adalah setara mana ataupun apa kita panggil lah, ilmu dia tu tidak mengubah perangai dia. Jadi ada orang yang macam tu tuan-tuan. Dan selalunya orang yang menolak kebenaran ni bukan orang bodoh. Orang tu tak bodoh. Orang tu ada belajar.
tapi pelajaran dia tidak mengubah sikap ataupun pelajaran dia tidak memberi kesan kepada dia. Yang tu yang salah tu tuan-tuan. Kita ni semakin kita berilmu, ilmu kita tu kena beri kesan kepada kehidupan kita. Kena beri kesan kepada akhlak kita. Itu pesanan saya pada tuan-tuan. Semakin kita berilmu, semakin banyak kita belajar, ilmu kita tu kena beri kesan kepada akhlak kita. Kalau kita semakin belajar tapi kita semakin suka mengherdik orang gunakan media sosial, saya jumpa ramai dan ada di antaranya orang-orang yang saya kenal juga, yang kalau dia memberi kecaman kepada orang-orang, saya rasa saya tak nak dah kawan dengan dia, rasa macam tak nak kawan dah. Kadang-kadang bila kita tengok ada gambar sama ada orang tu dikenali atau tidak, katalah pakai tudung, budak-budak muda kadang-kadang baru nak kenal agama, ataupun artis-artis berhijrah ke apa kan, baru nak start pakai tudung, bukan main cantik lagi dia pakai tudung, dan bila dia pakai tudung tu ada peminat-peminat di sebelum ni pun terdorong nak pakai tudung contohnya kan. Tapi tuan-tuan, kalau ada jenis orang-orang yang mulut celupar ni, kecaman dia, ikut pakai tudung tak ikut syariat, jangan harap nak masuk syurga, ya Allah, jangan macam tu. Orang tu baru nak kenal agama. Jangan sebab kita nanti elok-elok dia baru minat kepada agama, dia akan lari tinggalkan kita tuan-tuan. Dia lari tinggalkan agama sebab mulut kita, sebab perkataan kita. Yang tu tuan-tuan kena hati-hati banyak-banyak. Jadi sebab tu saya kata, nak kata dia tu bodoh, tak adalah bodoh. Pernah belajar bagus juga. Kadang pernah belajar kat luar negara pun, belajar agama kat luar negara. Tapi bila keluarkan perkataan macam tu, saya nampaklah orang lari daripada agama disebabkan oleh orang agama sendiri. Orang lari daripada agama disebabkan oleh orang Islam. Kan itu Rasulullah dah sebut awal lagi dalam hadis dia, wallahu alam, dalam hadis dia tanfa'ul Islam bil muslimin atau kama qala, terhalang Islam tu disebabkan oleh orang Islam sendiri. Yang tu yang kita tak nak. Janganlah kita termasuk dalam kelompok golongan yang menjadi penyebab orang lari daripada agama. Jadi dalam konteks itu tuan-tuan, kita nak jadi yang mana tahu? Tengok keadaan kita. Kita mungkin boleh jadi orang kampung dan kita mungkin boleh jadi rasul yang datang. Tengok situasi kita berada di mana. Kalau kita sebagai rasul yang datang, apa yang perlu kita buat supaya kita diterima oleh orang dalam konteks saya tu. Dan kalau kita ni sebagai orang kampung, apa yang perlu kita buat supaya Allah redha kepada kita. Kalau kita merupakan situasi dalam cerita tu, kita ni seolah-olah rasul yang datang. Jadi bila kita rasul yang datang, tentulah kita kena berperanan ataupun kita kena bawa teknik yang boleh diterima oleh orang kampung tersebut. Dan ada benda-benda yang kita kena simpan sekejap kat sini, ada benda lain yang kita perlu kena portray. Yang lebih penting untuk kita, contoh yang paling mudah tuan-tuan, katalah orang kampung tu menolak ataupun orang kampung dikenali dengan orang yang degil contohnya kan. Jadi kita tengok apa kekurangan tempat tu. Contohnya macam dekat situ dia orang ni tak ada makanan ataupun orang miskin kan. Jadi mungkin kita nak apa kita panggil? Kita nak start berdakwah ke situ, kita panggil ajak orang datang makan, contohnya lah. So ataupun kita ni pemurah sikit, kebetulan kita ada rezeki yang lebih kan, kita tengok kat mana ruang yang kita boleh masuk, kat mana ruang yang kita boleh penetrate. Jadi kita sebagai orang yang nak mengajar ataupun yang nak membantu orang lain, kita kena masuk. Ini dalam konteks besar lah, tapi kalau dalam konteks kecil, keluarga, tuan-tuan nak masuk dalam keluarga tu contohnya, nak jadi menantu ke, nak jadi besan ke, nak jadi mentua ke, tengok orang keluarga yang kita nak masuk, yang kita nak penetrate ni, apa masalah? Katalah dia jauh pada Allah, tak semayang, jadi kita nak masuk. Kalau tuan-tuan pergi tiba-tiba tuan-tuan pergi dengan cara yang tak boleh diterima, rugi juga, tak boleh terima juga. Tapi kalau tuan-tuan pergi, tengok apa cara yang tuan-tuan masuk yang paling senang tuan-tuan nak diterima. Jadi bila tuan-tuan dah boleh diterima, jadi barulah tuan-tuan boleh mulakan dakwah tuan-tuan. Contohnya macam ni, tuan-tuan tunjukkan tuan-tuan solat depan dia orang, contohnya kan. Tak payah ajak dulu mula-mula. Nanti lepas tu, mesti ada yang tergerak hati. Sebab Islam ni agama fitrah. Bila tuan-tuan buat sesuatu yang Allah Ta'ala redha, jadi tak secara langsung benda tu akan berkembang. Contohnya tuan-tuan masuk dalam satu keluarga, menantu lah contohnya. Katalah tuan-tuan, ini contoh tuan-tuan boleh kaitkan sendiri dengan apa yang tuan-tuan nak kaitkan lah. Tuan-tuan jadi menantu pada sebuah keluarga, tak boleh elak jadi menantu dia, ataupun tuan-tuan sayang sangat dengan anak dia, tapi masalahnya keluarga mentua tuan-tuan ni jenis tak semayang. Macam mana tuan-tuan nak buat? So macam tu saya kata,
dalam konteks yang kecil, tuan-tuan mulalah solat sendiri kan. Bagi solat sendiri, dia orang nampak tuan-tuan solat, dan masa yang sama tuan-tuan selalu belanja makan kat dia orang contohnya kan. Itu dalam konteks kecil. Kalau dalam konteks yang besar macam saya sebut tadilah, tuan-tuan nak sebagai pendakwah, tuan-tuan nak masuk kat dalam sebuah kampung, dalam sebuah kawasan, macam ni cara dia tuan-tuan nak penetrate kat situ. Ataupun kat kampung tu siapa yang paling dihormati? Contohnya paling dihormati kat situ ialah Pak Imam dia, atau paling dihormati kat situ ialah ketua kampung dia, atau paling dihormati kat siapa-siapalah. Jadi orang tu yang tuan-tuan pergi dekat dulu. Jadi kalau orang tu percaya pada tuan-tuan, maknanya mudah untuk orang lain. Kena bijak lah tuan-tuan, kena bijak. Itu kalau tuan-tuan dalam konteks pendakwah. Tapi macam ni kalau tuan-tuan dalam konteks orang kampung, ni paling penting sekali. Baik, tuan-tuan boleh terima dan tuan-tuan boleh tolak, betul tak? Okey, sekarang ni tuan-tuan nak menerima ataupun nak menolak seseorang yang datang membawa ilmu kepada tuan-tuan, di mana neraca ukur tuan-tuan? Neraca ukur dia ialah ilmu pengetahuan. Sebab kalau orang datang, dia pakai serban besar-besar, tapi dia merapu tak apa benda dia cerita kat tuan-tuan ni, takkan tuan-tuan nak terima. Dia buat pakai serban besar-besar datang kat tuan-tuan, lepas tu kata aku mimpi Rasulullah kata begini, kata begini, kata begini. Dan sebenarnya benda tu tuan-tuan nak nilai dia dari sudut apa? Jom kita zikir selawat ramai-ramai, nanti Nabi Muhammad akan turun dalam majlis kita. Tuan-tuan nak nilai, nak ukur tu pakai ukuran apa? Pakai neraca apa? Tak ada selain daripada ilmu kan? Jadi tuan-tuan kena ada ilmu lah, kena belajar. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan tengah belajar lah. Jadi kalau tuan-tuan nak menerima, kalau orang itu kalau dalam konteks orang datang tu mengajar sesuatu yang kita tak boleh terima lah. Macam ni kalau dia datang dengan sesuatu yang benar tapi bercanggah dengan apa yang telah kita amalkan. Macam ni tuan-tuan nak buat. Contohnya tiba-tiba ada orang kata dalam hadis sahih, Rasulullah kata begini-begini. Contoh, saya bagi contoh yang mudah. Okey. Yang paling sahih sekali dalam bacaan rukuk, Subhana Rabbiyal Azim. Kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi kan. Okey. Wa bihamdi tu dalam hadis yang sahih yang itu tak kuat ataupun hadis itu lemah. Yang lemah Subhana Rabbiyal Azim saja. Sekarang ni tuan-tuan, ni contoh tuan-tuan tahu. Sekarang ni tuan-tuan beramal dengan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi dah 40 tahun tuan-tuan beramal dengan yang ujung tu kan. Hari ni baru tuan-tuan tahu rupanya yang sahih ialah Subhana Rabbiyal Azim. Tuan-tuan bersedia tak untuk tukar? Sekarang ni caranya ialah kalau tuan-tuan seorang yang hati besar, tuan-tuan akan pergi tanya ustaz-ustaz lain, ustaz betul tak, confirm tak ustaz yang ada authority. Kalau ustaz yang kedua, yang ketiga tuan-tuan tanya, betul kak, betul bang, sebenarnya yang sahih ialah Subhanallah azim. Tuan-tuan bersedia tak untuk tukar? Itulah orang yang bijak sebenarnya. Berbanding dengan tuan-tuan pergi hentam orang yang datang tu, kau baru balik belajar sehari dua, tiba-tiba dah nak ajar aku dah dulu makan garam. Okey, itulah dia orang sombong tuan. Yang saya maksudkan, yang tolak para rasul 3 orang ni, dia ialah orang yang ada pengetahuan. Tapi dia tolak rasul dia sebab rasul tu datang bawa yang dirasakan sesuatu yang baru. Janganlah kita termasuk dalam kelompok tu. Tuan-tuan ni, okey, kita balik ke ayat kita tengok secara teknikal dia tuan-tuan ya. Alright. Okey. Kita tengok rangkap pertama. Qalu, mereka telah berkata. Ni isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ada mereka, ada telah. So inilah kalimat fa'il. Fa'il apa tuan-tuan? Fa'il madhi. Jadi kalau tuan-tuan jumpa fa'il madhi dalam pelajaran kita peringkat yang kedua, ni peringkat yang kedua ni. Tengok peringkat yang kedua kalau tuan-tuan jumpa fa'il, fa'il kan ada 3, mudhari', madhi dan amar. Tu madhi kan, tengok apa ganti nama diri dia dan rujuk pada siapa, tengok maf'ulun bih ada ataupun tidak. Nanti kita balik ke ayat kita tengok. Ketiga-tiga benda tu. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Qalu, mereka telah berkata, ni fa'il madhi kan tadi. Okey. Tengok apa ganti nama diri dan rujuk pada siapa, tengok ada tak maf'ulun bih. Ganti nama diri dalam ni ialah mereka. Ni ada tulis ni. Kalau tuan-tuan belajar sistem kita daripada awal, kita akan jelaskan macam mana boleh dapat mereka ni. Yang ni, tengok ni. Nanti kita akan jelaskan isim fa'il haraf. Kalau fa'il tu fa'il madhi kan. Pindah diagram yang kedua, tengok apa jantina di, jumlah dan ganti nama. Ni kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita akan ajar daripada awal. So jantina kalimat qalu tu ialah muzakkar. Jumlah dia jamak. Qalu mereka kan, mereka telah berkata, mereka tu jamak. Okey, ganti nama diri berapa mereka? Mereka ialah third person. So third person pergi dekat sini third. Tadi kita kata di muzakkar, kita kata di plural jamak kan. So ganti nama diri di kalam tu ialah home ataupun mereka. Sebab tu kita jumpa home kat sini. Tapi dalam sistem Al-Furqan ni,
Ya, tuan-tuan kalau tak lalu pun tuan-tuan terus boleh baca mereka kat sini. Tapi kalau tuan-tuan tahu secara teknikal dia, kita akan ajar dalam sistem tu lah, sistem Al-Furqan yang saya sebut tu tuan-tuan. Okey, macam mana nak belajar sistem Al-Furqan lah nanti kita bagi tahu, ataupun tuan-tuan tengok ni yang kat bawah ni ada dia punya tu kan, ada apa tu maklumat yang berjalan tu. Okey, mereka rujuk pada siapa? Mereka merujuk kepada penduduk kampung. Okey, ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih tak ada. Okey, ma maknanya tidaklah. Ini merupakan kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Tidaklah. Ini merupakan kalimat haraf. Ini termasuk dalam kelompok haraf nafi ataupun haraf yang menafikan. Tapi tuan-tuan sebenarnya ma ni dia ada 3 tuan-tuan. Sebenarnya kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan nanti kita jelaskan, ma ni sebenarnya ada 3. Rupa dia sama, bacaan sama, sebutan sama. Tapi makna dia berbeza dan dia termasuk dalam kategori yang berbeza. Okay, 2 daripadanya termasuk dalam kategori isim, 1 masuk dalam kategori haraf. Okay, apa dia yang isim? Semua ma, bacaan sama, sebutan sama. Jadi kalau tuan-tuan tengok kamus lain, kamus biasalah, kamus Marbawi, kamus apa, biasanya kalau tuan-tuan nak cari ma, tuan-tuan kena cari huruf mim lah kan. Alif, 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 ba, 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 ta, ta, sampai mim. Jadi jumpa mim, ma. Jadi bila tuan-tuan jumpa ma tu, dia akan bagi ketiga-tiga terjemahan. Sedangkan ketiga-tiga tu merupakan kategori yang berbeza. Ma yang pertama maknanya apa yang? Itu isim tuan-tuan. Itu isim mewakili ataupun isim mausul kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan isim mausul. Kemudian ma yang kedua ialah ma isim tanya. Apakah maksud dia? Itu isim tanya. Tadi tu isim mewakili, isim mausul. Ni isim tanya. Isim istifham kita panggil. Yang ketiga ialah haraf. Haraf nafi. Itu yang tuan-tuan jumpa dekat dalam ayat ni. Jadi kalau tuan-tuan buka kamus biasa, dia bagi ketiga-tiga terjemahan tu, tuan-tuan balik dekat ayat tuan-tuan, okey, ini ma yang mana? Ni ma isim mausul ke, ma isim tanya, isim istifham ke ataupun ma haraf nafi? Tu problem tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kalau tuan-tuan download sistem kamus Al-Furqan, automatik tuan-tuan tahu ustaz, ma ni ialah ma haraf nafi ustaz. Dia bukan isim mausul, dia bukan isim tanya. Dia ialah haraf nafi. Okey, selesai haraf nafi. So kalau haraf nafi, fungsi dia apa dekat dalam ayat ni? Fungsi dia menafikanlah. Fungsi dia menafikan. Okey, antum. Antum ni maknanya kamu, tuan-tuan. Ini merupakan kalimat isim. Ini merupakan kalimat isim. Okey, dia ni ialah isim dhamir ataupun isim ganti nama diri. Jadi kalau tuan-tuan jumpa isim macam ni, paling mudahlah tuan-tuan kena cari. Dia rujuk pada siapa? Kamu kan? Kamu tu sebenarnya siapa dalam konteks saya ni? Cuba tuan-tuan jawab. Mereka berkata, tidaklah kamu ini melainkan manusia seperti kami. Tidaklah kamu ini sesiapa pun melainkan manusia biasa macam kami. Tidaklah kamu ini melainkan manusia biasa seperti kami. Kamu ni siapa tuan-tuan? Kamu tu siapa? Kamu tu dirujuk kepada para rasul yang 3 orang tu lah. Faham tak? Okey kan? Okey, ini ialah isim. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi. Kita panggil dia isim ganti nama. Kemudian illa. Illa ni melainkan atau kecuali. Ini merupakan kalimat haraf. Ini masuk dalam kelompok haraf. Kita panggil haraf pengecualian. Haraf pengecualian. Okey, sebenarnya tuan-tuan, kalau ada ma, kemudian dituruti dengan illa. Ma dengan illa. Kalau tuan-tuan nak faham ayat ni, buang ma, buang illa ni. Tuan-tuan terus dapat makna dia. Buang ma, buang illa. Okey, katalah kita buang ma dengan illa ni. Qalu antum basyarun mithluna. Mereka berkata, kamu manusia biasa macam kami. Tapi Allah guna kaedah. Mereka berkata, tidaklah kamu ini melainkan manusia biasa macam kami. Jadi kalau tuan-tuan buang tidaklah dengan melainkan, itulah makna ayat ni. Mereka berkata, kamu manusia biasa macam kami. Okey Ustaz, kalau begitu kenapa dia pakai ma dengan ilah? Ini tidak lain adalah salah satu daripada teknik penegasan ataupun teknik taukid kita panggil. Teknik taukid ataupun penegasan. Allah selalu guna dekat dalam ayat Quran. Tapi dalam konteks ini kita panggil dalam bahasa Melayu apa? Cakap ajuk. Cakap ajuk. Mengajukkan apa yang dia orang cakap. Kamu ni tak lain, melainkan manusia biasa macam kami. Jadi Allah seolah-olah ajukkan balik cara mereka menyebutkan tersebut. Jadi Allah nak tunjukkan yang mereka menggunakan taukid, kaedah taukid kat situ. Tak lain. Kamu ni tak adalah, tak lainkan, melainkan manusia biasa macam kami. Jadi ada kaedah taukid ataupun kaedah penekanan ataupun penegasan kat situ. Tak lain, kau ni memang bukanlah sesiapa pun kan. Itu satu penegasan. Ataupun kamu manusia biasa macam kami. Itu yang pertama kan. Itu tak ada penegasan. Tapi kalau yang ada penegasan, tak lain kamu ni ialah
manusia biasa macam kami kan ada penegasan di situ. Kadang-kadang ada haraf penegasan kita panggil sesungguhnya kan, inna ataupun pasti atau sungguh. Itu semua kita panggil penegasan. So, dalam konteks ini ma dengan illa itu kalau digunakan dia ada taukid dekat situ. Taukid mana apa? Penegasan. Ya, okey. Kita teruskan tuan-tuan ya. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Faham kan insya-Allah ya? Okey, basyarun. Basyarun maknanya manusia biasa, manusia. So ini merupakan kalimat isim. Mana tanda yang menunjukkan kalimat ni kalimat isim tuan-tuan? Tandanya ialah apa tu tanwin. Tanwin makna apa? Tanwin tu baris dua Ini merupakan kalimat isim. Kenapa dia dapat pangkat pada depan ni Ustaz? Itu sebenarnya pelajaran peringkat ketiga. Nanti kita akan bahaslah. So untuk ni kita santai-santai dulu. Kita belajar peringkat pertama dan peringkat kedua dulu. Okey, mithluna. Mithluna maknanya mithlu ini merupakan kalimat isim juga. Mithlu seperti, seumpama. Ini juga merupakan kalimat isim. Ini bukan kalimat haraf tuan-tuan. Ini merupakan kalimat isim. Dia ni dua-dua ni merupakan dua isim berpasangan. Dia adalah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Apa dia mudhaf dan mudhafun ilaih? Nanti kita bahaslah. Hari ini tak sesuai untuk kita bincang lagi. So kalau tuan-tuan nak belajar ikut skema macam saya sebut tadi lah, pergilah dekat sistem WhatsApp yang kita selalu sebut tu. Okey, na maknanya kami, ini merupakan kalimat isim, dia merupakan isim dhamir ataupun isim ganti nama diri. So kalau ganti nama diri dia rujuk pada siapa? Okey, ni saya nak tanya tuan-tuan soalan. Cuba tuan-tuan jawab. Kami ni sebenarnya dia rujuk pada siapa tuan-tuan? Allah dan kerajaannya. Tuan-tuan jangan main-main, tengok elok. Mereka telah berkata, tidaklah kamu ini wahai manusia, wahai lelaki-lelaki melainkan manusia biasa saja macam kami siapa? Kami ni rujuk pada orang kampung lah. Betul tak? Faham Okey, baik. Wa ma anzalallah. Wa dan ini kalimat haraf penyambung cerita ataupun haraf ataf. Kalau tuan-tuan tengok pada diagram kita yang kedua, pelajaran peringkat kedua ni, dia termasuk dekat haraf penyambung cerita ataupun ataf. Ni wa ni dan. Tuan-tuan Okey. Okey. Ma tidak ataupun tidaklah. Tidak ataupun tidaklah. Nanti wa ni sebenarnya dia haraf penyambung cerita ataupun dia merupakan haraf penegasan tuan-tuan. Haraf penyambung cerita ataupun haraf penegasan pula. Dia kalau apa ni wa tuan-tuan jumpa di mula di pangkal ayat dia kadang-kadang istinaf tau. Istinaf kadang-kadang dia merupakan haraf hal pun dia juga. Sekejap saya tengok je dalam kitab saya ni jap. Ni wa apa? Okey, ni wa ataf. Penyambung cerita. Ma tidaklah. Ini sama macam kat sini. Dia ada ma dan illa juga kat sini tau. Sorry. Itu sorry. Tak ada. Ma tidaklah ni ialah haraf nafi. Anzala dia telah menurunkan. Ini merupakan kalimat fa'il iaitu fa'il madhi. Ada ia, ada telah. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah ia ataupun dia. Dia rujuk kepada siapa tuan-tuan? Dia rujuk kepada siapa? Cakap. Dan tidaklah dia menurunkan iaitu Tuhan yang Maha Pemurah kepada kami satu apa pun. So ni rujuk pada Allah lah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ia ni rujuk pada Allah, ada tak maf'ulun bih? Apa yang tidak diturunkan? Tak ada. Ni tak ada maf'ulun bih. Kemudian Ar-Rahmanu ini kalimat isim ke fa'il ke haraf? Ni isim Ustaz, dia ada alif lam di pangkal kalimat. Maknanya apa? Yang Maha Penyayang. Min haraf jar. Haraf jar artinya haraf jar tu baris bawah tuan ni. Jar kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So syai'in ni nanti kejap lagi saya tunjukkan peringkat yang ketiga apa yang tuan-tuan akan belajar. Okey, min syai'in. Min ni saya sebut dia haraf jar. Haraf jar, kenapa kita panggil haraf jar? Apa makna haraf jar? Haraf jar artinya haraf baris bawah. Jar artinya baris bawah. So kita panggil dia haraf baris bawah sebab kerja dia. Apa kerja dia? Kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Sebab tu tuan-tuan tengok kalimat syai'in mak. Selepas tu kan min syai'in kan. Kita tak baca syai'an ataupun syai'un. Ada tempat lain tuan-tuan jumpa syai'in, syai'un kan. Tapi dekat sini kenapa baca syai'in? Sebab sebelumnya ada haraf jar. So haraf jar tu kerja je membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Sebab tu tuan-tuan baca syai'in. Sebab tu tuan-tuan baca syai'in. Okey. Tuan-tuan tengok saya jelaskan pada tuan-tuan. Macam ni tuan-tuan akan belajar secara lengkap dengan sistem Al-Furqan lah. Okey. Syai'in syai'in ni merupakan kalimat isim. Dia ni ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia boleh berubah-ubah dia punya baris hujung dia. Okey, kat mana saya nak tahu isim biasa ataupun isim luar biasa ni Ustaz? Tuan-tuan tengok pelajaran peringkat yang kedua. So kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim ni dia ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi tau. Macam isim ganti nama diri lah, isim mausul dan sebagainya kan. Tapi ada isim jenis yang kedua ialah isim biasa. So syai'in ni ialah isim biasa.
Isim yang ada gelaran dan fungsi ni tak boleh ubah. Home mana tuan-tuan boleh jadi homa, homi, homu, mana ada? Alladzina, alladzini, alladzinu, mana ada tuan-tuan, mana boleh? Kalau alladzina, alladzina lah. Kalau alladzi, alladzi saja. Isim-isim yang ada gelaran dan fungsi ni dia mabni tuan-tuan. Dia mabni maksudnya tak boleh ubah-ubah baris dia. Tak boleh ubah baris hujung dia. Tapi kalau sekiranya isim biasa boleh diubah-ubahkan baris hujung ni. Tengok. Dia boleh dia boleh macam nak padam. Alright. Dia boleh berubah menjadi mansub, dia boleh berubah menjadi marfu', dia boleh berubah menjadi majrur. Ini nama pangkat. Kalau nama baris marfu' dhammah, ni fathah, ni kasrah. Dia baris hujung dia boleh baca syai'un, boleh baca syai'an, boleh baca syai'in. Betul kan? Tapi dekat sini kita tengok balik. Kat ayat kita ni syai'un ke syai'an ke syai'in? Syai'in. Okay, sekarang ni settle tuan-tuan. Ini ialah isim biasa. Jenis isim biasa ialah isim yang boleh berubah baris hujung dia. Okay, dengar tuan-tuan. Sekarang ni pelajaran peringkat yang ketiga di baris bawah kan. Dia ada dekat sini lah. Dia ialah isim yang boleh berubah baris. Dia mu'rab, kita panggil dalam kaedah nahwu dia panggil mu'rab. Jenis yang pertama tadi yang mabni, yang kebal, nampak? Ni semua adalah isim yang ada gelaran dan fungsi yang tuan-tuan tengok dalam diagram yang kedua tadi. Dalam apa tu? Pelajaran peringkat kedua. Ini peringkat ketiga. So peringkat ketiga kita bahaskan isim-isim yang ada gelaran dan fungsi semua dekat sini. Dia semua mabni, dia kebal, tak boleh ubah. Tapi isim-isim yang mu'rab pula ialah jenis isim yang boleh kita ubah-ubahkan baris dia. Jadi dia boleh berubah kepada berapa jenis perubahan? Boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Dia boleh baris depan syai'un, dia boleh baris atas syai'an, dia boleh baris bawah syai'in. Tapi kita baca tadi syai'un ke syai'an ke syai'in? Syai'in. Okey. Bila syai'in maknanya pangkat dia sedang berpangkat majrur. Nama pangkat dia majrur, nama baris dia kasrah. Okey, tanda-tanda kalau kalimat itu sedang berpangkat majrur, yang pertama pakai kasrah. Itu yang kita jumpa dekat dalam ayat tu. Kadang-kadang tak pakai kasrah, kita pakai ya. Masa bila nak pakai ya? Masa kalimat tu jamak muzakkar salim atau musanna ataupun isim lima. Kadang-kadang kalimat tu berpangkat majrur tapi hujung dia bukan kasrah atau pakai fathah, pakai baris atas. Ni masih bila pula ustaz? Kalau kalimat itu yang bukan berasal dari kalimat bahasa Arab. Contoh dia macam Fir'aun, tu bukan kalimat Arab tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tak pernah jumpa Fir'aun ni tak ada. Tuan-tuan jumpa Fir'auna. Walaupun sebelumnya ada min haraf jar, tak boleh baca min Fir'auni, tak boleh. Dia kena baca min Fir'auna. Pasal apa min Fir'auna ustaz? Kata min tu kan haraf jar memberi bawakan kalimat isim selepas dia. Jawapannya sebab Fir'aun itu bukan berasal dari bahasa Arab. Dia masih berpangkat majrur, cuma baris yang digunakan ialah fathah. Okey, saya tanya tuan-tuan tadi syai'in dia ialah sedang berpangkat majrur. Tanda majrur dekat situ pakai tanda nombor berapa? 1, kedua, ketiga pakai tanda nombor 1 ustaz. Syai'in pakai kasrah. Okey, sekarang ni pergi kepada penyebab. Apa penyebab kalimat syai'in itu dapat pangkat majrur? Dia ada 2 je sebab. Sama ada selepas haraf jar ataupun mudhafun ilaih. Tuan-tuan tengok balik Dia dapat pangkat majrur kerana sebelumnya ada haraf jar. Sebab tu syai'in dia dapat pangkat majrur sebab sebelumnya ada haraf jar. Itu pelajaran kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, kita start ajar tuan-tuan daripada awal sampai tuan-tuan boleh tahu kenapa syai'in, kenapa syai'un, kenapa syai'an. Selain daripada tuan-tuan faham makna ayat tu. Okay. In antum illa takdzibun. In jika ataupun tidaklah. Ini merupakan kalimat haraf iaitu haraf nafi. Antum kamu, ni kita dah jumpa tadi kat sini kan. Dia merupakan kalimat isim ganti nama diri. Ganti nama diri ini rujuk kepada para rasul tersebut illa melainkan ni ialah haraf pengecualian takdzibuna. Kamu berdusta. Inilah kalimat fa'il iaitu fa'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah kamu. Kamu rujuk pada siapa dalam konteks ni tuan-tuan? Rujuk pada siapa? Kamu rujuk kepada para rasul tersebut. Ada maf'ulun bih tak? Jawapannya tidak ada maf'ulun bih dalam konteks takdzibun ini. Tuan-tuan faham ke tidak? Faham ke tak? Bila tuan-tuan faham teknikal macam tu, barulah Quran itu dia apa kita panggil lah, dia berbeza dengan Quran yang tuan-tuan kenal sebelum ni. Sebab tu saya nak semua orang faham Quran. Tuan-tuan tahu orang-orang yang tafsir ayat Quran yang tuan-tuan baca yang muktabar ke, yang tak muktabar ke, kalau nak tafsir Quran yang tafsir-tafsir yang tuan-tuan baca tu, dia wajib kena tahu teknikal baru dia boleh tafsir ayat tersebut dan ada beberapa ilmu lain lah. So apa yang kita belajar dari sebut kan selalu saya tanya kalau ulul albab merasa kalau ulul albab ni dia nampak ayat ni apa yang Allah Taala nak sampaikan. Jadi kadang-kadang penafsiran dia tak sampai pada peringkat tu So sebab banyak penafsiran yang kita ambil ni penafsiran lama. Penafsiran lama ni disesuaikan dengan dia punya keadaan pentafsir pada tempat tu. Tapi tuan-tuan dekat tempat lain. Zaman kita zaman lain. Tuan-tuan baca hari ni
Tapi tuan-tuan baca penafsiran 100 tahun lepas, 200 tahun lepas, 300 tahun lepas, 1000 tahun lepas. Jadi tentulah ada perbezaan yang tuan-tuan kena fit in dengan keadaan ataupun situasi hari ini tuan-tuan. Sebab tu saya selalu bawa tuan-tuan, jadilah ulul albab, jadilah ulul albab, jadilah ulul albab, supaya tuan-tuan tahu apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak daripada kita melalui ayat tu. So tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, kalau tuan-tuan sebagai orang kampung, orang kampung dalam cerita tu kan, jadi tuan-tuan kena ada ilmu supaya tuan-tuan boleh nilai ilmu yang datang di kampung di kampung tersebut, ilmu yang sampai pada tuan-tuan, tuan-tuan boleh nilaikan sama ada ilmu ini dia ni seperti mana yang kita tahu ataupun tidak. Kalau anda kata berbeza dengan apa yang kita tahu, jangan kita tolak dulu, kita tanya dengan orang yang lebih pandai. Kalau kebetulan apa yang disebut oleh ustaz tu betul, betul benar ni adalah hadis daripada hadis yang sahih, maka kita kena sanggup tinggalkan apa yang kita telah beramal selama ni. Tapi kita tanya ustaz lagi dululah, ustaz yang ada autoriti lah. Jangan tanya ustaz yang tak ada pengetahuan dalam bidang tu. Tuan-tuan nak tanya tentang hadis sahih ataupun hadis tak sahih, lepas tu tuan-tuan pergi tanya dengan orang yang tak ada kepakaran dalam ilmu hadis, tak boleh lah macam tu. Tuan-tuan nak tanya tentang Al-Quran, tuan-tuan pergi tanya dengan orang yang tak faham bahasa Arab, tak faham Al-Quran ni, tahu sikit-sikit, tak boleh. Ustaz pun ada banyak kategori juga. Kalau dalam hal-hal kritikal ni tu, kena cari ustaz-ustaz yang ada autoriti. Kalau ustaz lambat sikit jawab, sabarlah. Selalunya ustaz ada autoriti ni, dia ramai peminat, dia orang bertanya macam-macam kan, jadi tuan-tuan sabar. So terima kasih atas perhatian, dan insyaAllah nanti kita jumpa di lain pertemuan. Dan sekali lagi saya sebut, tuan-tuan tolong share. Tuan-tuan dah share ke belum ni? Belum share. Share sekarang. Share. Saya bagi tuan-tuan 3 saat. 1, 2, 3. Share sekarang tuan-tuan, bagi orang lain pun dapat ilmu sama macam tuan-tuan juga. Tuan-tuan yang nak masuk kelas kita masih boleh. Sekarang ni kelas yang baru buka untuk bulan ni ataupun bulan yang akan datang ni masih boleh. Tuan-tuan cepat-cepat teks kepada admin Al-Furqan di 0195119000. Tuan-tuan belajar daripada awal tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh faham Al-Quran insya-Allah. So pergi dekat, nanti admin akan bantu tuan-tuan. Pergi tulis saya berminat. Terus WhatsApp dekat admin, saya berminat 0195119000 insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.